Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terkini daripada sabudin.com.net. Referendum tidak menjadi, Anwar boleh terus kekal hingga hujung penggal. Keputusan PRN 6 negeri pastinya sudah diketahui keputusannya oleh kita semua. Apapun keputusannya, yang penting sekali ialah PHBN berjaya mengekalkan 3 negeri yang selama ini dikuasainya, dan begitu juga dengan PN yang turut berjaya mengekalkan 3 negeri takbirannya. Asasnya, sementara PN beria-ia mahu menjadikan PRN kali ini sebagai satu referendum kepada Kerajaan Perpaduan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, keputusan 3 sama yang diterjemahkan oleh undi rakyat memberi erti bahawa referendum itu nampaknya langsung tidak menjadi. Referendum apa namanya kalau satu negeri PH pun gagal ditawan oleh PN? Kejayaan PN memenangi banyak kawasan majoriti Melayu menjadikan UMNO semakin tidak bermaya serta menafikan kemenangan 2/3 PHBN di Selangor. Ia pada hakikatnya tidak menggugat sama sekali kedudukan Anwar di peringkat pusat. Anwar boleh terus kekal sebagai Perdana Menteri sehingga hujung penggal kerana semua elemen kemenangan PN itu sama sekali tidak membuatkan Anwar tercedera, berdarah atau luka. Jika tidak sabar untuk menunggu PRU 16, Anwar hanya boleh dijatuhkan dengan Mahyadin Mat Yassin mesti ada keberanian untuk mengusulkan undi tidak percaya di Parlimen dalam waktu terdekat ini. Tanpa keberanian untuk membawa usul undi tidak percaya, sebaliknya hanya menjerit dalam sidang media saja mendesak Anwar meletak jawatan, tiada apa-apa akan berubah kerananya. Harus diingat yang akan mengundi jika usul undi tidak percaya dibawa di Parlimen ialah ahli-ahli Parlimen. Manakala adun-adun yang baru menang semalam tidak menyumbang apa-apa undi untuk menjatuhkan Anwar, melainkan sekadar boleh menjerit di luar pagar Parlimen saja. Kepada Mahyadin, berhentilah mendesak Anwar untuk meletak jawatan susulan daripada keputusan PRN ini, dan lebih baik beliau mengarahkan menantunya balik segera daripada luar negara untuk menghadap SPRM terlebih dahulu. Begitupun dengan keputusan PRN semalam, Anwar bermula sekarang tidak boleh lagi goyang kaki dan mengambil mudah cabaran PRU 16 akan datang. Pada PRU 16 adalah titian Siratul Mustaqim yang sebenar bagi masa depan politik Anwar bersama Kerajaan Perpaduan yang sedang dipimpinnya. Beliau mulai sekarang harus berani melakukan rombakan besar-besaran dalam semua struktur dan jentera di sekelilingnya, daripada menteri-menteri kabinet, agensi-agensi propaganda kerajaan, sayap-sayap penerangan parti dan lain-lain lagi. Bermula esok, perkara terpenting yang harus Anwar lakukan ialah untuk memastikan semua jentera di sekelilingnya betul-betul berfungsi dan memberi nilai tambah kepadanya. Mana-mana yang tidak berfungsi dan tidak berbuat apa-apa sepanjang kempen PRN lalu hendaklah dirombak, dipecat atau ditukar penerajunya. Tempoh masa kira-kira 4 tahun daripada sekarang sehingga PRU 16 yang dijangka pada tahun 2027 hendaklah digunakan sebaik-baiknya untuk menarik dan menambah lagi sokongan rakyat. Bukan semata-mata untuk memberi orang tertentu dengan jawatan dan gaji lumayan semata-mata. Tidak kiralah Melayu, Cina, India dan lain-lainnya, semua kaum sebagai rakyat Malaysia mesti disatukan untuk bersama-sama membina negara secara harmoni melalui jenama Kerajaan Perpaduan ini. Sentimen kaum dan agama yang menjadi modal politik PN hendaklah ditangani dengan bijaksana dan tidak dibiarkan berterusan begitu saja yang meruntuhkan perpaduan yang menjadi asas negara ini dibina. Mendapati cabaran yang ada di hadapan,
Jenama kerajaan perpaduan adalah resipi terbaik untuk membina negara dan memastikan Malaysia yang pelbagai kaum ini terus bergerak ke hadapan dengan cemerlang. Di tangan Anwar lah kini bagaimana untuk meletak rempah ratus, cili, garam, gula dan lain-lainnya dimasukkan dengan sempurna agar hidangan yang disiapkan bukan saja cantik hiasannya tetapi juga enak untuk dinikmati. Ditulis oleh Sabudin Hussein 13 hari bulan Ogos 2023. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ada empat dun di Selangor yang bakal ulang semula. Wow! Ada 4 dun di Selangor yang mungkin bakal ulang semula, dibatalkan, ditarik balik, disiasat dan ulang lagi. Oh, sarangi. Ulang lagi. Yang pasti ramai orang nak tengok ulang lagi ialah Hulu Kelang, tempat Azmin Ali. Mesti ramai orang nak tengok lah. Tapi bukan di Hulu Kelang. Ada 4 tempat yang dipertimbangkan untuk difailkan petition pilihan raya untuk 4 kerusi di Selangor. 4 kerusi di Selangor. Okey, kerusi yang pertama untuk mereka mungkin akan membuat petition bagi membatalkan keputusan ialah keputusan di Sungai Kandis, Dun Sungai Kandis, di Dun Taman Medan, di Dun Gombak Setia dan Dun Dengkil. Okey, jadi tujuan kenapa, alasan mereka bakal membuat petition ini kerana kemenangan itu dengan majoriti sangat-sangat kecil. Okey. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berhasrat untuk memfailkan petisyen pilihan raya bagi membatalkan keputusan beberapa kerusi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya negeri di Selangor. Pengerusi PH Selangor sendiri, Menteri Besar Selangor sementara, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerusi tersebut ialah kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Kandis, Taman Medan, Gombak Setia dan Dengkil yang majoriti kemenangan amat rendah. Jadi ini dia keputusan yang terlalu rendah itu majoritinya. Keputusan bagi 4 kerusi terbabit menyaksikan Pakatan Harapan, PH dan BN tewas 407 undi saja di Dengkil. Tapi itu masih besar lah, masih besar. Tapi kita tengok di Sungai Kandis 167 undi saja majoriti. Gombak Setia dengan 58 saja majoriti. Wah, terlalu kecil. Ini bukan majoriti kalau 58 ni. Dan Taman Medan paling kecil dengan hanya 30 undi saja majoriti menang. Di Taman Medan 30 saja. Wow. Katanya selain majoriti rendah, kita juga ambil maklum ada beberapa hal yang boleh dipertimbangkan untuk dibuat petition. Seperti kes kertas undi tidak dikembalikan di Sungai Kandis. Jadi beliau berkata pasukan peguam akan membuat penelitian lanjut mengenai kes di semua kerusi ini sebagai pertimbangan dalam membuat petition. Katanya pada majlis pengumuman keputusan PRN Selangor di sebuah hotel di sini pada malam Sabtu yang lalu. Okey, so itulah ada 4 dun yang bakal dibuat petition semula untuk membatalkan keputusan pilihan raya itu. Dan adakah akan dibuat ulang tayang? Kita tengoklah nanti kalau memang ada kes dan boleh dipertimbangkan oleh SPR. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.
Malaysia kita punya. Cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye.